Assalamualaikum dan selamat malam. Berjumpa kita sekali lagi. Saya Syam daripada Simpan Gold di FB Live 8pm, yang mana hari ini merupakan episod yang ke-12. Lip-lap sekejap je dah episod ke-12. Okey, apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita hari ni adalah walaupun kita guna duit emergency, kita tetap boleh ada pegangan emas. Macam mana tu? Okey, macam mana tu? Sebenarnya ikut pengalaman saya lah. Pada awal-awal dulu, okey, sebelum saya diperkenalkan dengan akaun simpanan emas ni, saya memang rasa macam tak percaya. Okey, saya tak percaya. Tapi bila saya dah buka akaun simpanan emas dan saya sendiri buat, maka barulah saya nampak, sebenarnya menggunakan duit emergency pun boleh ada pegangan emas. Sebab ramai kat luar sana, okey, bila saya bercerita kan, saya cakap, sebenarnya kalau kita ada duit emergency, kita boleh ada pegangan emas. Semua akan cakap, bukan semualah, kebanyakan akan cakap benda ni scam. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu dan mereka tidak mahu mendengar, dan mereka tidak mahu buka akaun simpanan emas secara percuma dan cuba dulu. Ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita sendiri tak cuba, kita sendiri tak buat, macam mana kita nak yakin, kan? Okey, dan satu lagi, kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh, tak silap saya, AKPK ke ataupun Bank Negara, saya tak pasti, okey, sebanyak lebih daripada 50%, tak silap saya dekat 80% rakyat Malaysia yang ada duit kurang daripada RM1,000 dalam bank. Bayangkan. Okey, saya sendiri pernah ada situasi macam tu. Jadi saya tahu, okey, saya tahu yang mana kebanyakan orang nak ada RM1,000 dalam bank, duit ekstra pun tak ada. Bayangkan, masuk gaji habis. Apatah lagi kalau berlakunya emergency. Okey, jadi saya nak cerita sikit. Okey, duit emergency ni untuk apa? Kadang-kadang kita rasa duit tu bukan duit emergency, tapi sebenarnya adalah duit emergency. Contoh, ni saya cerita pengalaman saya lah. Mungkin pengalaman saya ni ada kena-mengena juga dengan anda. Kalau ada, anda boleh orang kata komen kat ruangan komen. Okey, pengalaman. Contoh, tap hari tu kereta rosak. Kereta rosak, pergi bengkel, kena duit 300. Kalau anda tak pergi bengkel, okey, kalau anda tak pergi bengkel, anda tak boleh nak pergi kerja. Okey, tak boleh nak pergi kerja. Jadi suka ke anda tak suka ke, kena keluar duit 300. Mana nak cekau 300 tu kalau anda tak ada duit emergency? Kan? Tu contoh yang paling simple. Lepas tu berkaitan dengan kesihatan. Anda terpaksa pergi klinik. Okey, tangan patah ke, anak main tangan patah, nauzubillah. Okey, anda kena pergi klinik, kena bayar duit. Jadi itu duit nak ambil kat mana? Duit emergency. Sebab kita tak tahu benda apa yang akan berlaku di masa akan datang. Semoga kita dipermudahkan. Contoh banjir. Kan? Kita bukan minta banjir tu, tapi Allah nak uji kita. Okey, kalau kita tak ada duit emergency, apa yang akan berlaku? Kadang-kadang saya rasa macam, ya Allah, bersyukurnya Allah aturkan kehidupan aku ni dipermudahkan. Sama juga saya mendoakan kepada yang menonton. Cumanya dalam apa-apa sekalipun, Allah nak uji kita, kita kena bersedia. Kita kena ada duit emergency. Cumanya duit emergency tu, macam mana kita nak tambah nilai duit emergency tu? Yang ini yang saya nak kongsi dengan anda. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar yang mana pentingnya kena ada duit emergency. Tak banyak pun, sikit. Kan? Sama ada dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk duit yang kita simpan, yang kita tak nak keluarkan. Duit. Dia bukannya
benda yang duit yang kita tak pakai, bukan. Duit emergency bukanlah duit yang kita tak pakai. Duit emergency adalah duit yang kita akan pakai, kita tak tahu bila. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 2 bulan lagi. Yang itu tu duit emergency. Kebanyakan orang dia tak ada duit emergency ni. Okey. Jadi, apa yang anda kena buat, okey, untuk pastikan duit emergency anda tu ada dan dalam jangka masa panjang duit emergency tu boleh beranak tanpa anda buat apa-apa. Yang mana anda boleh sandarkan kepada emas. Saya bagi contoh. Okey. Katakan saya ada duit emergency RM1,000. Okey, saya ada duit emergency RM1,000. Okey. Jadi apa yang saya boleh buat? Okey, apa yang saya boleh buat? Okey. Yang saya boleh buat adalah duit emergency saya tu saya beli emas. Okey, bila kita beli emas, kebanyakan orang dia fikir beli emas yang dia tak boleh nak bawa keluar balik duit. Dia fikir macam tu kebanyakan orang sebab anda tak ada akaun simpanan emas. Bila anda ada akaun simpanan emas, barulah anda boleh buat benda ni. Kalau anda tak ada akaun simpanan emas, anda memang tak boleh buat. Kalau anda beli emas dekat kedai dan anda simpan emas tu dekat rumah, anda tak boleh buat. Tetapi kalau anda beli emas dan anda ada akaun simpanan emas dan anda minta syarikat uruskan penyimpanan, dan anda boleh buat. Dua-dua sama. Emas tu still physical, still patuh syariah, still selamat. Sama je. Beza dia adalah sama ada anda menggunakan akaun simpanan emas ataupun tidak. Beza dia adalah sama ada emas tu anda simpan sendiri ataupun anda minta syarikat uruskan penyimpanan dengan selamat. Okay, now bila anda ada RM1,000, duit emergency, yang mana duit emergency ni anda simpan dekat dalam ASB lah contoh. Macam saya suka simpan duit emergency dekat tempat yang susah nak keluar. Kalau nak keluarkan tu boleh, tapi ambil masa sehari contoh. Contoh dalam ASB saya simpan. Dalam ASB kita kena pergi bank baru boleh keluarkan. Kalau kita tak pergi bank, tak boleh keluarkan. Jadi kes susah lah kan. Kalau bank biasa ni kita guna ATM dah boleh keluarkan. Betul tak? Kan? Jadi saya buat macam tu duit emergency. Apa yang saya buat? RM1,000 duit emergency tu saya beli emas. Bila saya beli emas, saya dapat dalam 4.4 gram. Contoh 4.4 gram. So 4.4 gram ini, saya akan minta gold convert. Saya akan request gold convert melalui akaun simpanan emas tadi. Saya minta gold convert. Berapa saya boleh minta gold convert? Saya boleh minta 85% daripada harga yang saya beli emas. Contoh 1,000, 85%, 850. 850. Saya boleh minta beli duit tu. Jadi 850 ni nak buat apa? 850 ni masuk balik dekat dalam ASB sebagai duit emergency. Walaupun duit emergency kita berkurang daripada 1,000 berkurang jadi 850, is okay. Tak kurang banyak kan? Kurang sikit je. Tetapi pengurangan sikit itulah yang menyebabkan kita ada emas 4.4 gram tadi. 4.4 gram tadi tetap ada, tetap kita pegang. Sekarang ni kenapa kita buat macam tu? Sebab satu, kita ada duit, dalam masa yang sama kita ada aset emas 4.4 gram tadi. Kenapa kita nak buat macam tu? Saya bagi contoh. 4.4 gram tadi itulah sebenarnya dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sekiranya tak ada emergency yang mendesak, tak ada emergency yang mendesak, jadi sebagai contoh kita beli RM270 contoh, dan nilai emas naik jadi 300.5 dalam masa 3-4 tahun, naik jadi 300.5. So
300 setengah kalau kita kali dengan 4.4 gram dapat berapa? Kalau lebih kurang lebih kurang. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 1200. 4 kali 4 0.4 kali 4 120. 1200 campur 120 berapa? Dah tua ni matematik lemah sikit. 1200 1340. 1340. Okey, bayangkan kita keluarkan duit tadi tu RM1000 beli. Dalam masa 3-4 tahun harga emas tu naik, kita ada nilai tu dah jadi 1340. Bayangkan. Bila dah naik 1340, okey, 1340, kalau kita jual balik emas tu, okey, kita kena bayar balik yang 850 tu. Dan juga ada management fee. Management fee ni biasanya tak banyak, dalam RM30-40 je. Okey, jadi anda ada ekstra 300. Kenaikan emas tu anda ada ekstra 300. Belum campur lagi yang 100 setengah yang kurang tadi tu, yang dah jadi bentuk emas tadi tu. Belum campur yang tu lagi. Anda bayangkan. Jadi, dengan cara ini sebenarnya anda boleh ada, okey, boleh cash tu boleh bertambah apabila harga emas tu naik. Kalau harga emas tu turun macam mana? Kalau harga emas tu turun, anda biarkan je lah. Sebab kena ingat, emas ni dia naik dan turun dan dalam keadaan menaik dalam jangka masa panjang. Kan? Dan ada juga yang mana yang saya dah buat masa harga emas tu jatuh hari tu 52, masa tu saya beli, dan pada masa itu pun currency 4.7, okey, currency 4.7, okey, saya convert, maknanya saya ada 1180, saya ada 1180, saya buat keluar RM1000, okey, saya buat keluar RM1000. Bayangkan bila harga naik dan currency Malaysia menguat, okey, saya ada ekstra daripada emas tu. Saya ada ekstra dekat 60 ke 70 ringgit. Kadang-kadang boleh cecah sampai 90 ringgit. Bayangkan, dengan pengurangan, dengan penjimatan, pengurangan 180 ringgit, saya ada 90 ringgit ekstra. Bayangkan. Ini semua bergantung kepada harga emas dan bergantung juga kepada nilai mata wang USD kepada Malaysia. Bergantung. Jadi, sebab itulah sebenarnya sekiranya kita ada duit emergency yang banyak, contohnya kita ada RM5,000, kita ada RM10,000, kita boleh buat cara ni, kita boleh buat berkali-kali supaya emas kita, holding kita bertambah. Okey, dan kita membeli pada harga yang berbeza. Jadi, kalau kita beli pada harga yang berbeza, contohnya kita beli harga 52, lepas tu harga naik, kita beli harga 53, harga naik, kita beli harga 54. Harga naik, kita beli harga 55. Lepas tu harga turun balik jadi 54, jadi 53. Yang kita beli 52 ni still untung. Yang kita beli 54, 55 tu belum untung lagi. So biar je lah. Sebab itulah jika kita selalu beli emas apabila harga jatuh, itu yang terbaik. Tetapi kebanyakan orang bila harga jatuh, dia rasa macam malas nak beli, nanti jatuh lagi, nanti rugi. Dia fikir macam tu. Sebenarnya tak. Sebenarnya jika harga tu jatuh, anda kena beli lagi. Harga tu jatuh, anda kena beli lagi. Walaupun anda beli guna duit emergency. Cuma formula dia adalah 15%. 15% tu telah menjadi emas, telah berada dalam 100% emas yang anda beli. Mana nak cari? Mana nak cari? Sekiranya anda ada RM1,000, anda boleh ada cash 850 dan anda boleh ada aset emas 100%. So aset anda sekarang ni ada 185%. 100% dalam bentuk emas,
85% dalam bentuk cash. Jadi cash boleh guna, emas kita simpan, kita peram. Bila harga naik kita jual, kita ada lebihan. Inilah cara untuk kita selamatkan duit kita daripada inflasi, daripada banjir, daripada kita boleh gunakan duit tu bila harga tu naik, kita boleh gunakan. Contoh kan, kita rasa tahun depan pun akan banjir juga kan. Tahun depan kena renew rotek juga. Tahun depan kena tukar tayar juga. Tahun depan kena beli baju anak sekolah juga. So kita dah tahu dah benda tu tahun depan mesti akan berlaku. Tapi kenapa kita tak nak prepare duit emergency ni? Kenapa kita tak nak sandarkan duit kita kepada emas supaya di masa akan datang kita ada extra? Jadi kat sini ni sebenarnya ilmu emas itu paling penting. Jika kita ada ilmu emas, insya-Allah sedikit sebanyak dia boleh membantu kita. Taklah orang kata tu nak jadi kaya raya, tidak. Tetapi anda boleh ada ekstra, duit ekstra. Tak banyak pun sikit daripada tak ada langsung. Kan? Tak banyak pun sedikit daripada tak ada langsung. Okey. Jadi insya-Allah saya akan berkongsi lagi macam-macam ilmu yang saya ada. Mudah-mudahan benda ni akan memberi manfaat kepada anda semua. Mudah-mudahan ianya mampu membantu anda di masa akan datang. Jadi, kepada mereka yang belum lagi ada akaun simpanan emas, saya sarankan anda bukalah akaun simpanan emas. Nak buka akaun simpanan emas ni percuma. Tak kena bayar pun, kan? Boleh tengok-tengok dulu. Dan kalau anda nak belajar ilmu emas, anda boleh pergi dekat simpangold.com. Kat situ ada banyak artikel yang anda boleh baca, yang anda boleh study, dan juga anda boleh juga PM ataupun anda boleh hubungi mereka yang komen di ruangan komen kat bawah ni. Anda boleh, orang kata apa, siapa yang konsultan QBEB, anda selesa dengan mereka, anda boleh hubungi mereka, PM mereka, tanya mereka. Tak ada masalah. Okey, itu saja. So saya harap semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya, dan anda boleh share video ini kepada saudara, kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka terbuka hati untuk tahu dengan lebih lanjut, untuk belajar dengan lebih lanjut. Sebab kat luar sana ramai orang tak tahu lagi, dan mereka ingat beli emas tu hanya beli emas guna duit simpan yang tak pakai. Sebenarnya ada je cara beli emas guna duit emergency. Kan? Yang macam yang saya terangkan tadi. Jangan salah faham Beli emas guna duit emergency ni maksud dia duit tu kita beli emas dan kita masuk balik dalam tabung emergency kita. Itu maksud dia. Sekian, bersatu hati, berjaya bersama, Simpan Gold. Jumpa anda lagi di FB Live 8 PM. Bye-bye.